Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Boleh dengar tak suara cikgu? Boleh. Adam, boleh dengar tak suara cikgu? Boleh dengar. Boleh dengar lah. Okey. Apa khabar semua? Tak bunyi apa lah. Okey, cikgu kenalkan diri cikgu. Nama cikgu Siti Fatimah binti Abdullah Muzaffar Shah. Cikgu ialah tenaga pengajar di SMK Seri Mawangsa. Cikgu berpengalaman mengajar 17 tahun. Alhamdulillah, untuk hari ini kita akan belajar fizik tingkatan 4 lah. So di sini ada yang pelajar tingkatan 4 dan ada yang pelajar tingkatan 5. Okey, tak ada masalah awak belajar balik ataupun awak baru belajar ataupun awak tingkatan 4 belajar benda tingkatan 5 pun lagi bagus. Sebab kita belajar lebih awal. Okey. So untuk bab ni, cikgu anggapkan awak tak tahu apa-apa pasal fizik. Okey. Cikgu anggapkan awak bermula dengan kosong lah. Ada yang dah tahu, okey lah. Okey, kita start dengan kalau ada masalah dengan skrin cikgu tak bergerak ke atau apa, awak tolong beritahu cikgu secepat mungkin. Okey, setakat sekarang apa yang awak nampak? Apa yang awak nampak sekarang ni? Nampak slide. Ya, slide tu tulis apa? Kuantiti fizik. Kuantiti fizik. Tak ada laman informasi, tak nampak ke? Okey, ni nampak tak? Nampak. Nampak kuantiti fizik yang ada termometer ni, betul tak? Betul. Okey, terima kasih. So, untuk bab ni, apa yang kita akan belajar ialah kuantiti fizik. Okey, apa yang dimaksudkan kuantiti fizik? Cikgu mudahkan, cikgu ringkaskan. Kuantiti fizik maksudnya kuantiti yang boleh diukur menggunakan alat. Okey, dulu-dulu manusia hanya ukur menggunakan apa yang ada di keliling dia lah. Badan dia. Okey, apa yang ada di badan dia. Okey, seterusnya. Ni adalah contoh mengapa kuantiti fizik penting untuk kita. Adakah kuantiti fizik boleh mengukur rasa atau mengukur kecantikan? Perkara yang kita tak ada alat untuk ukur, kita tak boleh panggil dia kuantiti fizik. Okey? Hanya ukuran yang ada alat ukuran sahaja boleh kita panggil kuantiti fizik. Okey, so apa dia kuantiti fizik? Kuantiti fizik adalah kuantiti yang boleh diukur atau dikira. Okey, diukur atau dikira. Okay, sebagai contoh ialah berat sebuah buku, berat sebuah buku ataupun sudut hiasan. Okey, kita ada berapa kuantiti fizik? Kita kena tahu dulu apa dia kuantiti fizik. So, kuantiti fizik ni sebenarnya dalam kehidupan seharian kita memang kita dah guna dan semestinya kuantiti fizik ni mestilah berserta dengan unit tersendiri. Okey. Boleh tak nampak skrin cikgu kuantiti fizik? Setiap kuantiti fizik mempunyai unit tersendiri. Nampak tak? Nampak Okey, setiap bacaan yang kita dapat selalunya disertai dengan yang pertama ialah kuantiti fizik, kemudian magnitude. Magnitude ni nama lainnya ialah nilai. Okey. So lepas ni kalau cikgu disebut perkataan magnitude, maksud magnitude ialah nilai. Okey. Manakala di sini ialah unit. Yang hujung ni ialah unit. Sebelah unit ni ada satu lagi kita panggilnya imbuhan. Bukan imbuhan yang bahasa Melayu meng, bukan Imbuhan dalam fizik ni ialah bahasa Inggeris ni adalah prefix. Okey, prefix. So prefix ni sekejap cikgu akan sentuh balik walaupun masa tingkatan 1 awak dah belajar, tapi cikgu anggapkan awak dah terlupa So cikgu akan ulang balik. So selain daripada panjang buku, laju kereta. Okey, so laju ni ialah kuantiti fizik. Kereta ni objek Kereta ni ialah objek. Panjang adalah kuantiti fizik, buku ialah objek. So untuk fizik, kita pentingkan kuantiti fizik daripada objek.
Kalau tak ada objek tu masih diterima lah. Mungkin ada makan kesian lah. Tapi kalau tak ada kuantiti fizik, salah lah. Okay, kalau kita nak sebut pun boleh ubah, tiba-tiba awak ada sebut perkataan kereta saja, termometer saja. Tak boleh, kena sebut apa punya termometer, panjang termometer, lebar termometer. Okay. So di sini ada kuantiti fizik, magnitude dan unit. Okay, jom kita ingat balik apakah yang dimaksudkan dengan imbuhan. Imbuhan. Okay, ini yang tingkatan 1. Cikgu nak ulang balik sikit. Cikgu padam yang ni. Kalau ada masalah nak tanya tentang apa yang cikgu mengajar, awak boleh tanya terus. Ingat. Atau awak boleh juga type di dalam grup kita. Nanti cikgu akan jawab di akhir pelajaran. Okey. So apa imbuhan? Imbuhan je kita ingat balik. Imbuhan ni sebenarnya adalah satu kaedah untuk kita ringkaskan nilai yang kita tulis. Okey. Sebagai contoh, kilometer. Kilometer, kalau 1 kilometer tu, kalau awak tak tulis kilometer, maksudnya kita kena tulis 1,000 meter. Okey. Kalau kita tulis 1 sentimeter, maksudnya berapa meter, macam tu. Jadi awak nak kena tulis nilai yang agak besar ataupun agak kecil. So, bila nilai kita terlalu besar atau terlalu kecil, ini akan buang masa kalau kita nak tulis banyak-banyak kalau nilai kosong tu banyak. So imbuhan, kita ingat balik, start dengan T. Tera. Giga. Mega. Kilo. Masa cikgu tengah tulis ni, awak boleh salin nota lah. Mungkin ada yang dah lupa, kena tulis balik. Dan cikgu akan bagi awak satu tips macam mana nak ingat imbuhan ni. Okey, tera, giga, mega, kilo. Okey, lepas tu apa? Desi, senti, mili, mikro, nano, piko. Okey, macam mana cikgu boleh hafal? Okey, cikgu hafal kaedah dia macam ni. Cikgu guna cerita sikit lah. Okey, so untuk tera ni cikgu ingat tok, guru, makan, kenduri, simat. Mikro, cikgu guna utara. Pasal apa? Sekejap cikgu beritahu. Utara, naik, pesona. Okey. Sebenarnya, untuk fizik, kita hanya hafal simbol di depan saja. So, kalau untuk tok, awak hanya ingat T. Guru, awak ingat G. Makan, tok guru makan. Makan tu mega lah, M besar. Kenduri, K kecil. Okay, lepas tu cikgu garis macam tu. Sebab apa? Sebab sini adalah semua nilai-nilai positif. Okey, untuk D lah. C mat tu, kita putus C mat. Okey, so C dengan M. Utara, kenapa cikgu sebut utara? Sebab mikro, simbol dia macam huruf U. Okey, N, nano, naik, N, P, piko. So start daripada sini, semua sekali adalah negatif. Okey, negatif. Okey, tera ni ada positif 12. Apa maksud positif 12? Maksudnya dia ada 12 biji kosong. Okey, nilai kosong tu ada 12. Manakala giga pula ada 9. Mega ada 6. Kilo ada 3 kosong. Okey. Maksudnya kalau cikgu sebut 1 kilometer, maksudnya nilai sebenarnya adalah 3 kosong lah. Okey. Macam tu. Okey, D maksudnya negatif 1. Pemadam tak boleh guna. Okey, negatif 1. Yang ni negatif 2, negatif 3, negatif 6, negatif 9, negatif 12. Okey, maksudnya dia ada perpuluhan lah.
Kalau negatif 1, kalau cikgu tulis 1 desimeter, maksudnya 0.1 meter. Okey. Kalau cikgu tulis 1 sentimeter, maksudnya 0.01 meter. Dia ada 2 titik puluhan. Negatif 2 ni maksudnya 2 titik perpuluhan selepas, ni lah titik ni. 2 kali nilai dia lah. Kalau 1 milimeter, maksudnya 0.001 meter. Okay, kalau 1 mikrometer, dia macam huruf U maksudnya 0.0000001 meter. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, nano dengan piko cikgu tak mau tulis lah, banyak sangat lah, panjang sangat. So, kenapa penting belajar imbuhan? Okey. Kenapa penting kita belajar imbuhan? Imbuhan ni penting sebab kita nak tukar unit. Kita nak nyatakan dia dalam unit yang lain. Okey, sebagai contoh cikgu bagi. Kalau soalan dia tanya, apakah apakah nilai dalam unit meter kalau diberikan kat kita 1 terameter. Okay, so sama dengan berapa meter? Macam tu soalan dia. So macam mana cara nak buat? Okay. Okay. Di sini cikgu tulis balik yang tadi. Okay, awak ingat dalam hati tau. Ingat dalam hati awak tulis balik. Tok Guru makan kenduri di Simat Utara naik Pajero. Okey, sampai kat sini positif So positif 12, positif 9, positif 6, positif 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 6, negatif 9, negatif 12. Okey, lepas dah tulis ni, apa yang kita nak buat ialah kita nak tengok apakah nilai yang ada dalam soalan. Okey, kalau soalannya 1 terameter bersamaan dengan berapa meter? Okey, jom kita tengok kat sini. 1 tera maksudnya apa? Maksudnya kuasa 12. Jadi kita akan tulis 1 tadi tulis balik. Tera tu maksudnya 10 kuasa 12. So bila kita nak tukar kepada meter, memang ini adalah jawapan yang memang dalam meter lah. So ini adalah jawapan kita. Okey. Kalau dia melibatkan beberapa langkah, sebagai contoh kita nak ambil nilai kilometer, nak tukar kepada sentimeter. Cara yang paling biasa sekali kita buat, mula-mula kita akan ambil 1 kilometer, tukar kepada meter. Lepas tu baru kita tukar kepada sentimeter. Maksudnya kat sini awak kena ada beberapa langkah lah. Kilometer nak tukar kepada meter, awak akan darab dengan 1000. Meter nak tukar kepada sentimeter, awak akan darab dengan 100. Macam itulah langkah yang biasa. Tapi sekiranya awak gunakan kaedah cikgu, 1 kilometer kepada sentimeter. Sana. Okay, cikgu share balik skrin. Masih nampak tak skrin cikgu? Masih nampak tak skrin cikgu sekarang? Nampak. Okay, kalau kita nak tukar 1 kilometer kepada sentimeter, kaedah yang paling cepat sekali, awak tulis balik 1 kilometer nak tukar kepada sentimeter. Okay, 1 kilo ni maksudnya 1 darab 10 kuasa 3. Okay, nak pi ke senti. Senti ni maksud dia, senti tengok kat sini. Maksud dia negatif 2 kan? So kita akan tolak dengan negatif 2. Apa saja nilai kita memang akan tolak. Tolak ni memang kena ada. Okay. So jawapan akhir kita nanti kita akan ikut yang belakang ni lah. So 1 darab 10 kuasa 3. Negatif jumpa negatif dapat positif. So 3
tambah 2 dapat 5. So jawapan kita 1 darab 10 kuasa 5 cm. Sama macam tadi, ada 3 campak 2, ada 5 kosong lah maksudnya. Tapi yang ni, dia ada 2 langkah. Nak kena tukar ber 1000 dulu, kemudian darab lagi dengan 100. Okey, contoh lain cikgu bagi. Katakan kita ada nilai, apa lagi kuantiti fizik yang awak hafal? Okey, apa lagi kuantiti fizik yang awak hafal? Okey, kok ada yang lupa? Ni dia. Cikgu tunjuk dulu. Semua yang ada di sini adalah unit yang ada kuantiti fizik yang ada unit, di mana unit dia ni, setiap satu unit ni meter, second, Kelvin, ampere, kandela, mol, semua ni adalah unit asas, kecuali kalau kita perhati kat sini, kilogram ni dia dah ada sertakan dengan prefix ataupun imbuhan kilo, iaitu 1 darab 10 kuasa 3 tu kan. Yang lain-lain semua adalah asas. Jadi semua unit yang di sini kita boleh gabungkan dengan mana-mana prefix yang kita hafal tadi. Tera ke, giga, tok guru, makan, kenduri, desimat, utara, naik, pajero. Okey, mana-mana prefix ni awak boleh gabung dengan mana-mana simbol unit. Okey, contoh Contoh kita nak gabung giga dengan kilogram ni, tak bolehlah gabung dengan kilo dia. Tinggal G sajalah. Tinggal G saja. So kalau kita nak kata gigagram, GG lah. 1 gigagram, katakan kita nak tukar kepada sentigram. Macam tu boleh. Ataupun kita nak ambil nilai Kelvin. Nilai Kelvin di sini ada K. K kecil untuk kilo, K besar Kelvin. Kilo Kelvin nak tukar kepada mili Kelvin. Macam tu. So semua imbuhan awak boleh gabung dengan mana-mana unit. Okay. So unit ni macam mana kita nak tukar? Tadi cikgu dah sebut. Di sini ada nilai. So kalau tera tadi kuasa 12, 9, 6, 3. Sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 6, negatif 9, negatif 12. Yang ni memang kena hafal lah. Sebab kalau nak guna kaedah ni memang kena hafal apa nilai bagi setiap prefix. Okey. 1 giga. Yang mana je kita nak tengok? Yang G besar ke G kecil? Untuk kita nak letak nilai, kita hanya tengok di sebelah kiri sahaja. Okey. So yang kita nak tengok adalah G besar, C kecil ni. Ini K kecil ni dengan M kecil. Maksudnya, apakah yang kita nak tengok? Yang kita nak tengok ialah nilai yang berada di sebelah unit asas. So, kalau sini 1 giga, maksudnya 1 darab 10 kuasa 9 tolak senti. Senti maksudnya negatif 2. Okay, belakang nak tulis unit apa? Unit sentimeter. So, 1 darab 10 kuasa 9 tambah 2. Sebab negatif jumpa negatif, tambahlah. Okay, ini adalah jawapan untuk 1 gigagram nak tukar kepada, kenapa cikgu bilang sentimeter ni? Sorry, sentigram. Kalau gram dengan gram lah. Kalau gram dengan gram. Okay, nak tukar kepada sentigram. Okay, so kita dapat 1 darab 10 kuasa 11. Untuk kilo Kelvin nak tukar kepada mili Kelvin. Okay, mula-mula kita tengok. 1 darab 10 kuasa 3 tolak mili. Mili pula negatif 3. So, kita tolak 3. Jawapan kita 1 darab 10 kuasa 6 mili Kelvin. Okey. Setakat tu ada soalan tak? Sebelum cikgu nak bagi soalan kat awak. Untuk pertukaran unit, ada soalan tak? Nak tanya cikgu? Okey, disebabkan awak tak ada soalan, cikgu yang akan bagi soalan kepada awak. Okey, soalan cikgu ialah, first kali awak kena tulis dulu lah. Nak buat ni awak kena tulis dulu. Tok, guru, makan, kenduri, DC, mat, utara, naik, pajero. 12, 9, 6, 3. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 6, negatif 9, negatif 12. Okey, cikgu nak awak tukar 5
kilo ampere kepada miliampere. Okey, ni adalah unit untuk arus. Tengok balik. Kita tengok balik Sat. Kalau panjang, tak mahu tulis panjang, boleh tulis L saja. Okey. Kuantiti fizik adalah nama panjang, nama pendek dia L. So lepas ni kalau kita nak sebut panjang pembaris, awak hanya sebut L pembaris. Ialah 0.5 m. Tak payah sebut meter pun tak apa. Tulis m saja pun boleh. Jadi fizik ni sebenarnya nak jawapan yang precise, jawapan yang pendek saja. So, cikgu nak awak try jawab yang ni. 5 kilo ampere nak tukar kepada miliampere. Okey. Soalan kedua. Kita ambil kita ambil saat. Okey. 3 mega saat nak tukar kepada mikro saat. Okey, cikgu nak panggil nama. So try buat. Saya nak panggil nama. Kita bagi 1 minit. Nur Amni Amira try soalan nombor 1. Okey, Ahmad Aish try soalan nombor 2. Okey, Amni, apa langkah mula-mula sekali kita nak buat untuk soalan nombor 1 ni? Lima darab 1 10 kuasa 3. 5 darab 10 kuasa 3. Okey, bagus. Lepas tu, kita tengok dekat K ke tengok dekat A? Tengok kat K. Bagus. Kita tengok dekat K. Lepas tu dekat yang ni kita tengok dekat M ke dekat A? M. M. Okey, M ni M kecil ke M besar? M kecil. M kecil. So M kecil nilai dia berapa? Negatif 3. Okey, so kat sini kita nak buat apa? Nak tulis tolak negatif. Tolak negatif 3. Okey, bagus Amni. Okey, seterusnya. Selesaikan yang atas. Jawapan dia dapat. Okey, 5 darab 5 kali 10. 10 10 kuasa 6. kuasa 6. Unit kita nak ambil yang mana? K ampere ataupun M ampere ni? M ampere. Okey, M ampere. Okey, kalau tak mahu sebut ampere, awak sebut ampere pun betul, ampere pun betul. Ampere tak ada lah. Nah. Okey. 5 darab 10 kuasa 6 miliampere. Okey, bagus. Yang kedua tadi, cikgu sebut nama siapa? Kenapa cikgu lupa? Siapa tadi cikgu sebut? Lupa lah. Danish bukan Aish. Cikgu sebut Aish tadi. Okey, Aish. Cuba Aish. 3 darab 10 kuasa 6 tolak negatif 6 mikrosecond. Okey. Negatif 6. Sebab apa negatif 6? Sebab mikro nilai dia negatif 6. Okey. So, jawapan akhir dia Aish? 3 darab 10 kuasa 12 mikrosecond. Okey, bagus. Terima kasih. So, yang tu lah kegunaan untuk kita hafal prefix. Okey? So, seterusnya kita nak tengok sikit. Kita nak, dah print kan bahan yang cikgu bagi tu? Okey, sebelum kita nak tengok soalan tu, kita tengok dulu apa kuantiti asas dengan kuantiti terbitan. Okey. Kuantiti asas ni yang ada 7 tadi sahaja. Okey, ada 7 sahaja. Dia tak ada lebih. Okey, apa dia yang 7 tu yang ni? Panjang, jisim, masa, suhu termodinamik. Okey, bukan suhu biasa lah. Sebab kalau suhu biasa kita guna unit darjah Celsius. So, Kelvin adalah unit, suhu termodinamik, unit dia adalah Kelvin sebab dia bermula dengan kosong. Okey, mula dengan kosong Kelvin. Kalau kosong darjah Celsius, masih ada pergerakan dalam molekul. Okey, kosong Kelvin ni adalah sifar mutlak. Nanti kita akan belajar lah dan tajuk akan datang. Okey, arus elektrik. Okey, keamatan berluminositi, cahaya, kuantiti bahan. Okey. Ketujuh-tujuh ni adalah kuantiti fizik asas.
Manakala yang lain-lain adalah kuantiti terbitan. So kuantiti terbitan kita akan belajar dalam bab-bab akan datang. So sekarang cikgu nak awak keluarkan kita punya bahan yang awak print tu. Okey. Kita tengok apa kuantiti fizik. Sekejap cikgu nak tukar skrin. Kat mana nak? Cikgu nak share screen. Kenapa tak nampak ni? Ada nampak skrin apa-apa tak skrin cikgu? Jumpa dah. Tak nampak. Tak nampak di sana. Kau nampak apa sekarang? Kenapa cikgu punya ni tak boleh share sana? Oh. Okey. Boleh nampak tak cikgu gerakkan PDF ni? Kuantiti fizik. Nampak. Boleh ya? Nampak. Okey, minta maaf lah tadi. Okey, apakah itu kuantiti fizik? Kuantiti fizik adalah kuantiti yang boleh diukur. Jawapan semua cikgu akan bagi nanti. Okey, jangan risau. Semua jawapan dalam PDF cikgu akan bagi. So sekarang awak fokus dengar ataupun nak tanya soalan lah. Okey, yang bawah-bawah ni untuk kita buat kalau nak tengok ketebalan. Ketebalan tu maksudnya apa? Dia nak tahu kan alat kita nak guna tu. Kalau ketebalan alat dia adalah pembaris. So ukuran dia mesti dalam unit apa. So unit dia tak kisah. Dekat prefix yang tak kisah. Dia cuma nak tengok pada unit. Pada unit. So kalau unit tu, unit kita meter. Betul lah maksud dah. Tapi kalau unit kita tengok kg. Tebal tu kg salah. Okay. Ketebalan mesti unit dia adalah meter. Okey, so luas pula adalah kuantiti fizik terbitan. Dia mesti melibatkan panjang, darat, lebar. Okey, panjang, darat, lebar. Jadi kalau awak punya unit nanti, awak mesti akan dapat kalau sentimeter jumpa dengan sentimeter, kita akan dapat unit untuk luas adalah sentimeter kuasa 2. Manakala isi padu pula panjang, darat, lebar, darat, tinggi. Jadi kita ada sentimeter, darat sentimeter, darat sentimeter. So 3 kali sentimeter maksudnya cube lah. So kuasa 3 nah. Okey, jadi kalau panjang saja cm, luas cm kuasa 2, isi padu sentimeter kuasa 3. Okey. Kuantiti yang boleh diukur terus panjang ataupun jisim atau apa-apa saja penggunaan alat kita atau daripada 7 kuantiti fizik yang cikgu bagi tadi. Okey. So kat sini contohnya tebal, panjang, jisim, suhu termodinamik, gigi apa masa guna stopwatch, keamatan berluminosity, tapi di sekolah kita belum ada lah alat untuk nak ukur keamatan berluminosity ya. So kalau dimintakan apa yang dimaksudkan dengan kuantiti asas, yang ni masuk SPM kita kena sebut, jangan sebut balik perkataan kuantiti asas adalah asas. Tak boleh. So kuantiti asas adalah kuantiti yang tidak boleh ditakrifkan
atau diterbitkan daripada kuantiti asas yang lain. So maksudnya kalau jisim tu nak datang daripada kuantiti fizik apa? Tak boleh. Dia memang jisim lah. Dia tak boleh jisim daripada suhu, darat, masa ke. Macam tu tak boleh. So maksudnya dia tak boleh ditakrifkan atau diterbitkan daripada kuantiti asas yang lain. Okey. Seterusnya kita nak tengok kuantiti asas. Okey, untuk nak confirm kuantiti fizik itu adalah kuantiti fizik atau tidak, mesti benda tu ada alat pengukuran. Okay, sebagai contoh, kuantiti asas kita adalah panjang. Kuantiti asas panjang. Panjang ni kuantiti asas. L tu adalah simbol dia. Okay, L tu datang pada perkataan bahasa Inggeris length. Okay, alat pengukuran dia adalah pembaris. So kalau ada alat, maksudnya betul lah dia adalah kuantiti fizik. Okay, kuantiti fizik ada dua, asas dan terbitan. Unitnya adalah meter ataupun simbolnya ialah M. Okay. Selepas ni cikgu tak maulah kalau awak nak tulis panjang-panjang. Awak nak kata panjang pemaris, nak kata panjang buku, awak kata panjang buku. Tak payah. Awak hanya tulis L buku sama dengan 30 cm. Macam tu. Jadi tak payahlah tulis panjang-panjang. 0.3 meter. Macam tu, tak payah. Okay, jisim pula M, mass. Nama alat dia neraca tuas ataupun neraca 3 alur, atau ada satu lagi iaitu neraca elektronik. Okay, neraca elektronik. So neraca elektronik ni macam dengan penimbang ikan yang dekat pasar tu kan. Kalau kita letak tu dia naik, dia precise lah. Maksudnya kalau letak sikit barang terlebih pun dia dah boleh kesan walaupun sedikit perubahan. So unit dia adalah dalam kilogram. Ingatlah, satu saja unit yang tak ada dalam unit asas iaitu gram. Sebab dia ada tambahan zat-zat kilo. Okey, masa T, alat yang digunakan adalah jam randik. Unitnya adalah S. S untuk second. T tadi time. Okey, kita ada 2 T tau. Satu lagi T untuk suhu termodinamik. Yang ni temperature lah. Yang ni time. Ini temperature. Okay, temperature ni dia T besar. So awak kena betul-betul boleh bezakan lah. Okay, antara T kecil dengan T besar. Alatnya adalah termometer. Suhunya adalah Kelvin. Kat sini selalu belajar lupa. Belajar silap dia sebut darjah Celsius. Darjah Celsius bukan. Darjah Celsius unit untuk suhu biasa. Bukan suhu termodinamik. Okay, so kat sini kita guna suhu dinamik. Okay. Untuk arus elektrik, nama alat tu adalah ammeter dan unitnya adalah ampere ataupun A besar lah, A besar. A kecil dah benda lain dah. Fizik ni dia memang, walaupun waktu dia kecil-kecil, tapi dia sangat-sangat precise. Dia memang spesifik. Kalau C kecil apa maksud C besar, apa maksud S, T, semua ada maksud lah. Okay, seterusnya adalah keamatan voluminosity, kuantiti bahan, kedua-duanya diukur lah. Diukur, tapi kita tak pasti alat tu. Mungkin masuk universiti nanti awak boleh jumpa lah alat tu. So unit untuk keamatan voluminosity adalah candela ataupun CD. Hati-hati di sini. CD ni bukan senti D ya. Nama dia memang CD, candela. Maksudnya lepas ni kalau awak nak masukkan prefix, dia jadi, contoh awak nak letak kilo candela, jadi KCD lah. Okay, KCD. Ataupun nak kata tera candela, tera TCD. Macam tu. Dia dah ada dah siap-siap. Berbeza dengan kg. Kg ni K tu kita boleh replace dengan benda lain. Okay, kilogram boleh jadi miligram, boleh jadi teragram. Okay. Manakala untuk kuantiti bahan kita guna mol. So depannya boleh jumpa dengan prefix apa-apalah, kilomol, milimol, sentimol. Okay. Okay. Sekarang kita nak tengok bagaimana suatu kuantiti terbitan kita keluarkan unitnya. Okey, untuk contoh yang pertama ialah luas. Kena tahu dahulu apakah formula untuk luas. Okey, sepatutnya benda ni basic lah dalam matematik. Okey, panjang dengan lebar. Panjang dengan lebar kedua-duanya adalah ukuran yang menggunakan pembaris. So kalau dia guna pembaris, maksudnya unit dia adalah meter. So kalau yang ni meter, ini pun meter, meter darab meter dapat apa? Dapat M square. Macam tu.
So apa dia A kat sini? A ni adalah satu diberikan formula lah. A sama dengan L square. L square di sini membawa maksud panjang kuasa 2. Okay, L tu length. Length kuasa 2. Okay. Isi padu sama dengan panjang. Panjang tadi apa? Alat dia pembaris. Pembaris maksudnya meter unit dia. Lebar pun meter. Tinggi pun meter. So meter, darat meter dapat meter kuasa 3. Ini adalah unit untuk isi padu. Ketupatan. Ketupatan formulanya adalah jisim per isi padu. Bila dia per, dengar betul bila per, kita kena letakkan unit tu di bahagian bawah. Maksudnya jisim tadi, jisim M, mass, ketupatan digunakan simbol rho sama dengan M per V. V adalah isi padu. Apa unit untuk M? M tadi jisim, unit dia adalah kilogram. Bahagi dengan isi padu tengok balik kat atas tadi M kuasa 3. Okey. Bila dia duduk bahagian bawah, maksudnya dia M kuasa 3. Bila kita nak bagi dia sebaris dengan kg. Okay, kg tu dia dulu. M yang kuasa 3 tadi akan jadi M negatif 3. Jadi unit untuk ketupatan kg M negatif 3. Okay, untuk halaju. Halaju formulanya adalah sesaran bahagi masa. S per T. S tu adalah sesaran, T time. Okay, displacement over time. Displacement ni unit dia adalah meter. Time pula unit dia saat. Okay, nak bagi dia duduk sebaris dengan M, kena tahu dahulu kuasa untuk S. Okay, kalau kita tak tulis apa-apa, maksudnya kuasanya adalah kuasa 1. Jadi, kita nak tulis balik sebaris, M tulis balik, S. Nak bagi dia naik atas kan, bagi sebaris kan, jadi S negatif 1. Kalau kat bawah tu siap-siap dah negatif, atas jadi positif lah. Jadi unit dia MS negatif 1. Okay. Untuk momentum pula formulanya adalah jisim darab dengan halaju. Okay, jisim unit dia adalah kilogram. Darab dengan halaju adalah, tengok balik kat atas tadi, MS negatif 1. Jadi untuk unit akhir bagi kuantiti fizik momentum, kita gabung je semua sekali. Kalau ada unit yang sama, kita kena selesaikanlah dulu. Tapi dia tak ada yang sama, so jawapan akhir dia kg MS negatif 1. Okey, setakat tu ada soalan tak untuk cikgu? Ada soalan tak? Afifi, okey ke tak? Adam, Aina, Nurin, Nadir, Daniel, yang cikgu tak sebut nama. Janganlah. Janganlah, ni pula kecewa pula. Okey. Cikgu suka sebut nama, cikgu suka orang tanya soalan. Tapi kalau tak tanya tu, cikgu berfikiran positif lah, awak faham. Macam tu. Okey, kalau tak faham, tak payah malu. Sebab kalau malu, awak yang rugi. Okey, cikgu lambat-lambat sebab ada pelajar tingkatan 4 di sini. Okay, pelajar tingkatan 4 masih baru, masih merangkak-rangkak. So, cikgu pun mengajak apa cara-cara orang merangkak lah. Okay. Untuk pecutan adalah perubahan halaju. Apa perubahan halaju? Perubahan halaju adalah halaju akhir tolak dengan halaju awal bahagi masa. Okey, halaju akhir ke halaju awal ke? Dia macam panjang, lebar, tinggi. Okey, unit dia sama. So, untuk halaju, unit dia kita tengok balik dekat nombor 4 tadi, MS negatif 1. So, kita tulis kat tempat halaju tu. So, pecutan sama dengan MS negatif 1 bahagi dengan S. Okay, this time S kat bawah, tak tulis apa-apa. Maksudnya dia kuasa 1. Okay, kita nak susun balik, kita akan tulis macam ni. Yang atas tu tulis balik lah, MS negatif 1. S kuasa 1 ni naik atas jadi S negatif 1. So, sekarang kita nampak ada yang sama lah. Ada yang sama, S dengan S. Kita tengok kuasa dia pula. Negatif 1 dengan negatif 1, kita gabungkan jadi MS negatif 2. Sebab itulah unit untuk pecutan ialah MS negatif 2. Okey? Jangan terbalik pula. Naik atas lagi ataupun awak pergi terus hapus ke, tak boleh. Bagi dia sederet dulu. Okey. Seterusnya ialah daya.
Daya sama dengan jisim darab pecutan. Okey, apa dia jisim? Ingat balik jisim, unit dia apa? Unit dia ialah kilogram. Pecutan pula unit dia tengok balik yang atas tadi. MS negatif 2. Okey, kebetulan tak ada langsung apa-apa pun yang sama. So, setakat tu lah. Selesai lah. Okey, dia ada nama special dia sebenarnya. Dalam fizik ni, untuk menghormati kita punya penyelidik, saintis yang menemui pelbagai teori ataupun hukum, kita ada namakan unit-unit yang panjang ni dengan nama mereka lah. Sebagai contoh, untuk daya, kgms negatif 2 ni nama special dia ialah Newton. Okay, Newton ataupun kita tulis N besar. Okay, awak tak mau tulis kgms negatif 2, never mind, boleh tulis N. Okay, tapi kena make sure ni kg lah, ni M bukan cm. Okay, bukan miligram, tak boleh. So, kgms negatif 2 adalah bersamaan dengan nama special dia N, Newton. Okay. Seterusnya untuk tekanan. Nanti akan ada pelajar tanya cikgu. Mak cikgu kena hafal kau semua formula ni. Sebahagian besarnya akan diberi semasa peperiksaan dan sebahagian lagi kena hafal. Okay, untuk pengetahuan awak, kalau awak selalu buat latihan, semua formula-formula yang kita sebut ni akan terhafal sendiri. Dia akan datang sendiri. Tapi jangan risaulah sebab nanti masa exam akan ada bantuan. Time tu dah ada, dia akan bagi kat kita beberapa formula, awak boleh nampak. Okay, selalunya memang formula ni bukan satu perkara yang menyusahkan awak lah. Okay, yang pentingnya unit tu kena betul. Yang cikgu makin paper paling latest ni, unit sangat-sangat penting. Kalau tak tulis unit, maksud jawapan salah. Contohnya jawapan dia 3 meter kan. Pelajar tulis 3 cm. Salah lah walaupun 3 tu betul. Okay. So cikgu nak make sure awak semua boleh tulis unit yang betul dulu. So untuk tekanan, formula dia adalah daya bahagi luas. Daya tadi ingat tak dia ada nama special kan? N. Awak boleh ganti tempat daya tadi, daya ataupun force dengan N. A pula unit dia adalah M kuasa 2. So dia boleh jadi N M negatif 2. Okay. Atau kalau awak tak mahu tulis N, awak nak tulis juga kgms negatif 2, tulis lah. Tulis tak? Jangan takut-takut. So P sama dengan F per A. Kita nak ganti tempat F tadi tu, unit dia dengan K G M S negatif 2 bahagi dengan A. A adalah M kuasa 2. Okay. Nampak macam panjang. Tak ada masalah. Ni matematik saja. So, kat sini. KG MS negatif 2. M kuasa 2 ni naik atas jadi M negatif 2. Okey, jom kita kumpul M. M di sini M kuasa 1. Ni M negatif 2. 1 tambah negatif 2 dapat apa? Dapat negatif 1. So, S tak ada apa-apa. Tulis baliklah nilai dia, negatif 2. So, nak tulis KGM negatif 1, S negatif 2 boleh. Nak tulis NM negatif 2 boleh. Ataupun nama special yang panjang tu. Ni, KGM negatif 1, S negatif 2 ni kan. Nama special dia adalah Pascal. Okay. Sebutan dia Pascal, walaupun eja dia Pascal. Okay. Kalau sebut dalam hati Pascal tak apalah. Kat luar kena sebut Pascal. Okay. Dan unit dia, kalau nak kata 1000 Pascal, kita kena tulis PA macam tu lah. Tak boleh tulis P saja. Okay, kalau P saja tak membawa maksud Pascal. Okay, maksudnya unit salah lah tu kalau tulis P saja. So, awak kena tulis 1000 Pascal ataupun 1000 NM negatif 2 ataupun 1000 KGM negatif 1S negatif 2. Yang mana-mana awak suka. Kalau cikgu, ikhlas lah. Kalau cikgu suka tulis yang panjang ni sebab cikgu start tak hafal Newton ke Pascal ke, cikgu malas sikit nak hafal, takut salah kan. Cikgu terus tulis direct apa yang cikgu dapat daripada pengiraan. Okey. Untuk yang ke-9. Kerja sama dengan daya darab sesaran. Okey, apa unit untuk daya? Daya tadi boleh jadi kgms negatif 2 ataupun Newton. Okey. Kalau nak senang, tulis Newton saja dapat N. Okey, darab sesaran ialah meter. So, kita akan dapat unit Newton meter. Ada pelajar, dia tak suka tulis Newton tu lah. Macam cikgu lah, cikgu sebut cikgu lah ni.
Okey, so daya cikgu. Okey, kerja sama dengan daya. Daya ni yang tadi tu. kg ms negatif 2. Okey. Darab dengan sesaran. Sesaran ialah meter. So meter jumpa dengan meter, kita akan dapat meter kuasa 2. So jawapan dia cikgu tulis sebelah kiri lah. kg M kuasa 2 S negatif 2. Nampak tak? Jadi nama special, ada lagi nama special ni. Daya ada nama special, tekanan ada nama special, kerja pun ada nama special, iaitu Joule. Okey? Joule pun nama orang juga. Okey, Newton, Pascal, Joule, lepas tu Watt, Coulomb. Nama-nama yang kita tengok, unit dia adalah unit special tu. Itu adalah nama-nama saintis lah sebenarnya. Okay. So di sini kalau tak mahu tulis Joule, awak tulis kg. Okay, ni hidup kan? kg M kuasa 2. Mana M kuasa 2? M ni kuasa 1 campur kuasa 1 dapat kuasa 2 S negatif 2. Atau nama spesialnya adalah Joule. Okay. Nombor 10. Kuasa sama dengan kerja bahagi masa. Okay. Kerja bagi masa, kalau nak senang, kita tulis J lah. Sana. Okay, kalau nak senang, kita tulis J. Sebab apa? Sebab unit untuk kerja tadi kan Joule. Okay. J, kerja, bahagi masa. Masa, unit adalah saat. So, J per S sama dengan, S ni maksudnya kuasa 1 tau. So, JS negatif 1. Atau nama special dia ialah watts. Okay, W. Watts. Kalau tak mau tulis macam tu, nak tulis juga W tadi tu yang panjang tadi tu kan, kerja tu kan, nak tulis lah. kg, M kuasa 2, S negatif 2. Bahagi dengan masa. Masa unit dia adalah saat. Okay, this time awak nampak saat kan, dengan saat kat atas tu kita boleh gabung lah. kg M kuasa 2 S negatif 2. S ni kuasa 1, naik atas jadi negatif 1. Okay. kg M kuasa 2 S negatif 2 tambah negatif 1 negatif 3. Nampak? Kalau awak tulis kg M kuasa 2 S negatif 3 panjang kan? Nama special dia watts. W saja awak tulis. Kalau Pascal tadi PA, Newton N, Joule J, watts W. Okay. Dan last sekali adalah charge elektrik. Q sama dengan IT. Okay, I itu apa? I ialah arus. Kita tahu arus unit dia ampere. So Q tadi ampere arus darab dengan T. T ialah masa, unit dia adalah saat. So kita akan dapat AS. Okay. Ampere saat. Atau, ni pun ada nama special juga, C. Coulomb. Okay, Coulomb ialah nama saintis juga. Jadi kat sini, kalau awak ada masa, awak boleh hafal nama special dia dan awak kena tengok satu-satu bagaimana unit tu dikeluarkan. Okay, bagaimana unit tu dikeluarkan. Selepas ni awak akan jumpa banyak lagi formula-formula lain, banyak lagi kuantiti terbitan yang lain yang awak perlu hasilkan, yang awak perlu keluarkan dia punya unit. So jangan risaulah pasal unit tu sebab sebenarnya unit tu mesti akan datang dengan basic unit. Okey. Cikgu nak bagi satu contoh. Ni cikgu tak tahu ni formula apa. Tak tahu ni formula apa. Cikgu tulis je. BMX sama dengan 2F square. Okey. B, katakan unit dia adalah kg. M, katakan unit dia Kelvin. X, katakan unit dia ialah meter. Boleh tak awak cari apakah unit untuk F? Okey, cikgu bagi 1 minit. Awak try cari unit untuk F. Okey, sekejap lagi cikgu nak panggil nama 2 orang. Nak tengok jawapan mereka berdua sama ke tak. Okey, try dulu. BMX sama dengan 2F square. Okey. Cari unit untuk F. Okey. Dua ni cikgu tak mahu buang. Tolong potong.
Okay. So BMX sama dengan F square. Cari unit untuk F. Okay. Nak panggil siapa? Try dulu. Nak cari-cari sikit nama. Nazmi. Okay, Nazmi try. Seorang lagi cikgu nak Umaymah. Okay, Nazmi dan Umaymah. Cuba bagi unit untuk F. Okay, first sekali nak buat apa Nazmi? Gerakkan 2 ke sebelah, cikgu. Okay, nak gerakkan kuasa 2 ni ke sebelah. Ke sebelah mana? Kiri kanan? Ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri. So, kita tulis F sama dengan punca Kuasa BMX. punca kuasa BMX. Okay, lagi. Gantikan B dengan apa? Kita nak gantikan B dengan unit kg. dia kan? Okay, kg. Lagi? Gantikan M dengan K, X dengan M. K, X dengan M. Okay. Kat sini, kalau dah punca, maksudnya kg ni tadi kuasa 1 kan? Jadi kalau punca maksudnya dia kuasa berapa? Kuasa 1/2. Ya, kuasa 1/2. Betul ke? Betul tak? Betul. Okay, so kg 1/2. K pun sama juga. M pun. Ya, cikgu. Okay. Atau boleh tinggal macam ni. Kalau punca. Kalau punca. Okay, ni cikgu bagi contoh saja. Tak ada pun formula ni. Okay, terima kasih Nazmi. Tak, cikgu. Nazmi, awak sekolah Setia apa? Setia Budi? Ya, cikgu. Dekat mana KL lah tu? Dekat Gombak, cikgu. Oh, area Gombak. Okay. Okay. So, untuk unit settle lah. Sepatutnya settle. Kita tengok exercise yang pertama ni. Pemanjangan spring berkadar terus dengan daya regangan yang bertindak ke atas spring. Ianya ditunjuk melalui formula. Atas tu cerita je, tak ada apa. So yang penting kita nak tengok yang ni F sama KX. Apa dia F? F adalah daya. Dan dia dah bagi unit kat kita Newton. Kalau dia tak bagi, awak kena ingat balik apa dia daya. Okay, daya adalah awak kena ingat balik kg, ms kita luar tu kan. Ni dia dah bagi N. So K adalah pemalas spring. Dan X ialah regangan spring, unit dia meter. Okay, soalan dia adalah tentukan unit bagi pemalas spring K. Okay, first kali keluarkan dulu. Guna persamaan linear, keluarkan K. Okay, kita tak mahu ada apa-apa dengan K. Kita pisahkan apa? Kita pisahkan X, bawa datang ke sebelah. So, F per X sama dengan K. So, K sama dengan F per X. Gantikan tempat F dengan Newton. Okay, manakala X pula kita ganti dengan M. Jadi M ni tak ada apa-apa, maksudnya dia kuasa 1. Jadi N, M, negatif 1. Okay, soalan ni memang popular tau, masuk dalam objektif. Sekejap cikgu akan bagi soalan objektif, awak akan buat. Nanti awak akan scan pula. Nanti awak takat gambar dekat cikgu jawapan dia. Okay, beri definisi kuantiti skalar dan vektor. Kuantiti skalar pun salah hijau ni. SK. Dia auto. Okey. Kuantiti skalar adalah kuantiti yang ada magnitude sahaja. Siapa boleh tahu cikgu apa maksud magnitude? Tadi mula-mula sekali cikgu dah beritahu dah. Apa dia maksud magnitude? Magnitude dalam bahasa Inggeris ialah value atau bahasa Melayunya ialah nilai. Ada nilai saja. Contohnya cikgu nak sebut jisim pen cikgu ni ialah 50 gram. So 50 gram ni adalah nilai. Dia tak ada arah. Nak cakap arah dia 50 gram ke atas ke bawah ke tak ada. Okay. Tapi kalau cikgu sebut berat, okay, pen cikgu ni berat dia adalah 0.5 Newton. Maksudnya dia ada arah. Berat ni arah dia mesti mengikut graviti. Okay, penciutan graviti. So kalau berat, dia adalah kuantiti fizik yang ada magnitude dan arah. Okay. Kalau skala tak ada arah, dia hanya ada magnitude sahaja. Okey, ini basic sangat-sangat. Kalau awak tengok kuantiti fizik yang melibatkan hasil darab ataupun hasil bahagi, mana-mana kuantiti fizik yang melibatkan ada arah, maksudnya automatik dia akan jadi kuantiti vektor. Okey, contohnya ialah hal laju. Laju tak ada arah, hal laju ada arah. Okey.
So kat sini dia bagi contoh peristiwa jalan 500 meter dan anda akan jumpa kedai. Tak cakap pun ke kanan ke kiri. So ada magnitude sajalah, arah tak ada. Okay, berjalan 500 meter ke kiri dari simpang dan anda akan jumpa kedai. Nampak dari mana ke kiri? Ke kiri. So ada arah lah. Suhu bilik tak ada arah. Lokasi air hitam 60 km ke barat daya. Ada arah. Kuasa mental tak ada arah. So di sini sesaran. Okay, sesaran yang ni ke barat. Yang ni pun sama jugalah sesaran. Jadi kedua-duanya ada magnitude dan arah. Okay, jom kita bagi contoh kuantiti skala dan kuantiti vektor. Kuantiti skala adalah kuantiti yang hanya ada nilai saja, iaitu jarak, laju, jisim, kuasa, tenaga, masa, suhu. Ada lagi tu yang kita tengok dalam 7 kuantiti fizik asas tadi. Keamatan berluminositi, kuantiti bahan. Okay. Kalau kuantiti vektor pula, sesaran. Beza dengan jarak, sesaran ni kita ada sebut ke arah mana. Okay, jalan 40 meter ke kanan. Kalau jarak jalan 40 meter, suka hati nak jalan ke atas ke dalam tanah ke depan ke, suka hati dah. Okey, hal laju mesti melibatkan arah, iaitu sesaran bahagi masa. Pecutan, hal laju bahagi masa. Okey, momentum, jisim darab hal laju. Tekanan, daya bahagi luas. Daya kan ada arah. Okey, daya sendiri pun ada arah. Jadi apa-apa saja kuantiti fizik yang melibatkan hasil darab, hasil bahagi, mana-mana kuantiti fizik yang memang adalah kuantiti fizik vektor, automatik dia pun akan jadi kuantiti vektor juga. Okey. Sampai situ memang betul-betul basic lah. Okey, basic sebab kebanyakan kita dah memang faham lah bahagian tu, tapi cikgu ulang juga sebab sekiranya awak tak tahu yang tu, dia akan ganggu awak punya pengiraan nanti-nanti. Okey. Sekarang cikgu nak masuk penyiasatan saintifik. Penyiasatan saintifik untuk fizik ni dia tak sama macam yang dalam bio dengan kimia lah, sebab dalam fizik ni sangat-sangat senang. Sebab kita lebih kepada graf garis lurus, di mana graf kita tu apa yang kita nak tengok nanti adalah kecerunan, kita nak tengok pintasan, yang tu saja. Maknanya graf kita ni lebih kepada kita nak ramal, kita nak tengok apa kegunaan graf. Okey. Sekejap. Okey. Sebenarnya ni adalah pentingnya kita pandai guna graf sebab kita boleh tengok hubungan antara dua pemboleh ubah yang diberi. Menentukan kuantiti fizik yang diwakili oleh kecerunan graf, menentukan luas, menentukan nilai kuantiti fizik, membuat ramalan. Yang ni semua akan kita dapat semasa kita buat latihan nanti. Okay, so first kali untuk graf, untuk penyiasatan saintifik, cikgu nak kenalkan awak dengan bentuk-bentuk graf dahulu. Okay, graf yang pertama, graf dia mesti kena pada asalan. Yang ni kita panggil dia asalan. Okey, asalan ni maksudnya kosong. Betul-betul dekat dia punya sudut kosong tu, kalau dia terkena dekat situ, nama graf kita ni kita panggil dia berkadar terus, atau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia directly proportional. Okey. Berkadar terus, kenapa kita kata berkadar terus atau berkadar langsung? Sebab dia kena betul-betul dekat kosong. Okey. Jadi kecerunan dia, kalau macam ni, kecerunan dia positif dan dia tak ada pintasan pada paksi Y. Okay, dia tak ada pintasan pada paksi Y. Okay, kalau tak ada pintasan pada paksi Y, maksudnya persamaan gaya lurus dia Y sama dengan MX. Ini matematik ni, sekejap. Cikgu nak cerita sikit lah pasal persamaan garis lurus. Memandangkan cikgu bukan cikgu matematik, so cikgu ajak cara yang cara basic lah, kenapa nak kena tahu juga pasal persamaan garis lurus. Cikgu tak ajaklah term-term matematik yang betul-betul. Cikgu ajak macam mana nak guna persamaan garis lurus tu untuk nak selesaikan basic dalam fizik. Okay.
Formula asas untuk kesamaan garis lurus ialah Y sama dengan MX tambah C. Okay, bila buat nota lah. Apa dia Y? Okay, katakan kita ada graf kat sini. Kalau graf mesti ada paksi X, paksi Y lah. Paksi yang atas ni, yang ni kita panggil dia paksi Y. Okay, ini adalah paksi Y. Yang bahagian mendatar ni, kita panggil dia paksi X. Okay, paksi Y mendatar. Paksi X mendatar pula dah. Yang ni apa mencancang ni? Awak panggil apa? Mengufuk. X tu mengufuk. Okay. Y yang tegak. X mengufuk. Okay. M M ialah kecerunan. C ialah pintasan. Okay, buat nota sikit. Y ialah, kalau dalam fizik kuantiti fizik pada paksi Y. Okey. X pula ialah kuantiti fizik pada paksi X. Okey. M apa? M ialah kecerunan. Kecerunan ni dia guna formula Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey. Dan C pula, C ialah pintasan pada paksi Y. Paksi X dia tak mahu tengok, dia nak tengok yang dekat paksi Y. Berapa pintasan dia tu. So kalau pintasan dia negatif, tengok gambar bawah lah. Jadi kalau graf kita macam ni, katakan graf kita macam ni, kuantiti fizik kita kat sini adalah Y, kita pun tulislah Y. Katakan ni ada nilai lah, nilai dia 2. So, kita tulis balik kuantiti fizik yang ada kat sini, Y sama dengan kecerunan. Kecerunan. Tak tahu ni kecerunan berapa, tapi kita agak-agak lah. Dia bagi, dia kata Y2 tolak Y1 kan. Dia katakan yang ni 4, sini pun 4, sini kosong. Okay. So, kalau nak cari kecerunan, awak kena ada 2 titik yang awak pilih. Okay, cikgu pilih titik ni. Okay. Cikgu label dia. Yang ni cikgu label dia 4 sebagai Y2. Cikgu label dia X2, Y2. Yang sini pula kosong. Kosong tu untuk paksi X lah. 2. So namanya adalah X1, Y1. Okay, ni adalah koordinat yang pertama. Koordinat yang pertama selalu yang rendah lah. Koordinat yang kedua ni yang tinggi. Okey. Kita label dia X2, Y2. Yang rendah ni kita label dia X1, Y1. Awak tulis yang ada kat paksi X dulu. Nilai dia kosong dan 2. Yang ni pula 4. Sini pun 4. So X2, Y2 dia 4, 4. Masukkan dalam formula. Okay, Y2 nilai dia 4. Tolak Y1 nilai dia 2. Bahagi dengan X2 4. Tolak dengan X1 kosong. 4 tolak 2, 2. 2 bagi 4, 0.5. Okey. Jadilah ni kita gantikan tempat M dengan 0.5. X pula apa kuantiti fizik yang ada dekat X? X lah. Tambah dengan pintasan pada paksi Y. Tengok kat sini pintasan dia adalah nilai positif 2. So tambah 2. So, yang ni adalah basic macam mana kita nak cari persamaan, okay, persamaan garis lurus daripada graf yang diberi. Okay. Kalau lepas ni awak dapat nilai Y dengan X tu benda lain, kita gantikan je lah. Okay. Cikgu nak try bagi satu soalan, nak bagi nama lagi 2 orang. Oh, buat pula. Okey, nota yang tadi tu cikgu tak padam tapi cikgu gantikan dengan soalan barulah. Okey. Minta maaf lah, cikgu tak cakap bahasa Melayu. Melayu rasmi. Cikgu banyak cakap Kedah lah sebab cikgu orang Kedah.
Okey, kalau tak faham kau boleh tanya balik. Cikgu sedaya upaya cuba cakap bahasa yang awak boleh faham lah nah. Okey, tapi kalau terkeluar juga cakap Kedah tu, kena tanya balik. Okey, kita ada satu graf. Okey, kat sini M dia punya kuantiti fizik. Sini katakan kilogram. Kilogram tu unit. M jisim. Ini I. Ambil I lah. Okay, M dekat part CY. Lepas tu dekat sini tunjuk on. Sini I. Okay, kita ada satu pintasan kat sini 5. Okay. Try cari persamaan garis lurus bagi graf yang cikgu bagi ni. Di sini ada M. Okay, kuantiti fizik dia M. Sini kuantiti fizik dia I. Okay, pintasan dia 5. Kemudian dia bagi satu titik pada part CX dan part CY dia kat sini. Okay, perhatikan. So sekarang cikgu nak awak cari samaan yang basic dia Y sama dengan MX tambah C. Okay. Cikgu akan panggil nama. Nama-nama yang betul yang cikgu panggil tu insyaAllah dapat A lah. Jangan risau. Okay, Divya. Okay, Divya. Cuba Divya. First kali nak buat apa? Nak tengok apa dulu Divya? Divya don't be shy. Divya boleh dengar tak cakap cikgu? Cikgu cakap. Okay. Afifi. Mula-mula nak buat apa Afifi? Tak mau cakap ni semua ni. Tak mau cakap, cikgu kena cakap lah. Okay, siapa nak try? Yang cikgu tak panggil nama tapi dia nak try. Nur Ain Najihah, nak try tak? Nur Ain Najihah, SMK BBD kan? Ni anak cikgu Lan ni. Okay, first langkah yang kita nak buat ialah kita nak tengok kuantiti fizik yang ada pada part C apa Najihah? Pada part C, Y. Cikgu risau dah orang tak jawab ni. Sebenarnya dengar ke tak dengar cikgu cakap? Dengar. Dengar sebab dia pun tak jawab. Okey, tak apalah. Y sama dengan MX tambah C. Y kita ganti dengan kuantiti fizik yang ada kat part CY. Kita nak ganti dengan apa ni? Kita ganti dengan M. Okey, sama dengan M di sini ialah kecerunan. Okey, kecerunan, jom kita cari kecerunan dulu. Okay, first kali awak kena ambil dulu dua koordinat. Okay, dua koordinat. Okay, kita ambil koordinat yang pertama kat sini. Koordinat dia 5, 10. Kat sini tinggi kan? So, kita label dia X2, Y2. Okay, yang satu lagi kat sini. Sini kosong. So, koordinat dia adalah 0, 5. Kita label dia X1, Y1. Okay, masukkan dalam formula. Okay, Y2 ialah 10. Kalau ni tak nampak lah, minta maaf. Okay, Y2 ialah 10. 10 tolak Y1 tolak 5. Okay, bahagi dengan X2. X2 ialah 5. Tolak dengan X1 ialah 0. 10 tolak 5, 5. 5 bahagi 5 dapat apa? Dapat 1.
So kita gantikan tempat M dengan 1. X pula kita tengok pada kuantiti fizik pada paksi X. Kita tengok kat sini. Ganti dengan I. Tambah dengan C. C ialah pintasan pada paksi Y. Jadi yang ni lah pintasan dia. 5. So 1 darab I dapat I. Jadi M sama dengan I plus 5. So ini adalah persamaan garis lurus untuk graf yang cikgu bagi tadi. Okey, ada soalan tak nak tanya cikgu untuk graf tu? Okey, kalau tak ada soalan, kita teruskan dengan nama-nama graf. Okey, yang tadi yang first kali bila dikenal dekat asalan, namanya adalah berkadar terus. Persamaannya Y sama dengan MX. Pasal apa tak ada C? Pasal apa tak ada C? Siapa boleh tolong jawab? Kenapa tak ada C? Kenapa tak ada C? Sebab tak ada apa? Sebab berada di titik asalan. Sebab dia bermula dari titik asalan. So dia tiada apa? Tiada pintasan pada paksi Y. Okey, sebab tu nama dia Y sama MX sahaja. Okay, next. Untuk graf yang kedua. Graf ni graf lurus. Tapi dia tidak melalui asalan. So, kita akan sebut dia. Kita sebut Y dulu lah. Y meningkat secara linear dengan yang duduk kat paksi ni. X. Okay, itu cara nak sebut hubungan dia. Y meningkat secara linear dengan X. Kalau tak mahu sebut meningkat, nak sebut bertambah pun boleh. Okey, tak ada masalah. Okey, apa saja yang ada kat paksi ni, paksi Y, awak gantikan tempat ni. Kalau lepas ni awak jumpa M, awak gantilah sini M. M meningkat secara linear dengan, katakan ni I kan. M meningkat secara linear dengan I. Macam tu. Okey. So, dia punya persamaan Y sama MX tambah C sebab apa? Sebab dia ada pintasan. Okey, untuk graf yang seterusnya ialah graf yang juga tidak melalui asalan. Tetapi kecerunannya negatif. Bila kecerunannya negatif, maka dekat M tadi tu jadi negatif lah. Yang lain sama. Okey, so nama dia, apa yang ada kat sini dengan sini, kita akan sebut yang sebelah kiri dulu. Okey, kita akan sebut Y berkurang secara linear dengan X. Tu nama dia. Awak jangan rekod nama dia berkurang saja ke ataupun nak kata berkata songsang ke, tak boleh. Memang nama dia macam tu. Nanti kalau masuk exam dia tanya apa hubungan antara kuantiti fizik pada paksi Y dengan kuantiti fizik pada paksi X, awak kena sebut berkurang secara linear. Awak tak boleh tukar nama dia tau. Awak tak boleh tukar. Okay, next untuk melengkung. Ini cerita melengkung. Sebenarnya graf melengkung ni adalah graf yang akan diberi dalam soalan saja. Dia tak akan suruh kita lukis. Kalau awak lukis, awak tak akan dapat graf melengkung. Okay, yang awak akan lukis nanti semua graf awak 1, 2, 3 tu je. Okay, so graf melengkung ni kita hanya tahu dia punya maksud dia iaitu kita sebut bertambah dengan. Okay, sebutannya adalah bertambah dengan. Okay, kalau kat sini ada M, sini ada X. So kita kata M bertambah dengan X. Kalau sini K, sini W ke, kita sebut K bertambah dengan W. So bentuk graf macam ni ke ataupun macam ni ke, dua-dua sama. Okay, dua-dua hubungan dia kita sebut macam tu. Okay, kita ulang balik. Kalau bentuk graf kita kena asalan, kita sebut dia berkadar langsung ataupun berkadar terus. Kalau graf kita tak kena kat kosong, dia ada pintasan, kita sebut meningkat secara linear. Graf tak kena kat kosong tapi dia makin kurang, kita kata berkurang secara linear. Kalau graf kita melengkung, kita sebut bertambah dengan atau melengkung macam tu. Okay? Sekiranya kita dapat graf melengkung juga, tetapi lengkungannya kita nampak dia punya nilai dia semakin kecil. Nilai dia semakin ke bawah lah.
Yang ni kita sebut dia berkurang dengan. Tadi bertambah kan sebab paksi X ni nilai Y bertambah, X pun bertambah. Y bertambah, X bertambah. Y bertambah, X bertambah macam tu. Tapi untuk kes melengkung macam ni, bila Y bertambah, X berkurang. Bila X berkurang, Y bertambah. So yang ni kita kata dia berkurang dengan X lah. Okay. Jangan confuse dengan bentuk graf macam ni. Ni adalah graf. Kalau Bayu kita panggil apa? Eksponen kot. Ni bentuk graf berkadar songsang. Yang ni special. Yang ni bentuk graf dia macam ni. Okay. Bukan macam ni. Bukan lurus. Dia tak lurus. Okay, dia melengkung. So, bila dia melengkung masuk ke dalam macam tu, namanya, cikgu sebut sesuatu tau. Okay, nama dia Y berkadar songsang dengan X. Okay, kalau bahasa Inggeris kita sebut inversely proportional. Okay, inversely proportional. Okay. Nanti untuk modul jawapan dua-dua ada, bahasa Inggeris ada, bahasa Melayu pun ada lah. Okay, jawapan cikgu akan bagi dua-dua nanti. So, tafsiran graf, kenapa yang ni pun kita panggil berkadar songsang? Sedangkan dia kena dekat asalan. Yang ni okey lah, betul lah bentuk dia melengkung kan. Kenapa yang ni pun nama dia songsang? Sebab kuantiti fizik dia pada mana-mana paksi ada 1 per. 1 per tu dah membawa masuk songsang. Okay. Contohnya dekat sini ada 1 per Y. Ataupun kat sini ada 1 per X. Salah satu saja. Okay. Jadi kalau graf macam ni, sini 1 per Y, sini X. Yang ni pun kita panggil dia inversely proportional. Okay, salah satu daripada mana-mana paksi ada 1 per dan graf kita bermula dekat asalan. Jangan kata berkadar langsung lah. Salah. Jawapannya adalah berkadar songsang. Okey, jom kita cek graf ni. Kita sebut satu-satu. Cikgu kata, sebut dulu apa yang ada di paksi kita akan sebut dulu apa yang ada di paksi Y. Okey, so kat sini apa yang ada di paksi Y ialah arus. Ni unit dia lah, jangan sebut unit, tak payah sebut. Okey. Arus, simbol dia ialah I, unit dia A. A tu ampere, ampere unit lah. Cikgu sebut tadi kuantiti fizik dengan kuantiti fizik. Jangan unit dengan unit pula. Cikgu kata ampere berkadar langsung dengan voltan lah, salah. Voltan tu unit. Ni pun salah. Kita sebut dia beza keupayaan. Tolong baiki sana. Voltan ni zaman awak mengaji sekolah menengah rendah lah. Bila masuk fizik, V kita tu beza keupayaan, unit dia voltan. Okay. Jadi untuk tafsiran graf, kita akan tulis arus. Okay, arus. Apa yang dekat paksi Y ni. Berkadar terus ataupun apa tadi? Berkadar langsung. Tak mahu kata terus, langsung pun boleh. Dengan beza keupayaan. Okey. Seterusnya. Ini melengkung ni, melengkung. Kita ambil arus. Jangan ambil A ya. Yang ni tadi tak tukar dengan apa tadi cikgu kata? Pilih yang betul lah. Beza keupayaan. Okey. Graf ni graf melengkung. So tafsiran graf dia arus bertambah dengan. Ingat, kalau melengkung makin naik X naik, Y pun naik, kita panggil dia bertambah dengan. Bertambah dengan apa? Bertambah dengan beza keupayaan. Okay nah, beza keupayaan. Cikgu boleh fikirlah, nama dia panjang. Okay, next. Kita tengok garis lurus. Tapi keculunan dia semakin negatif. Okay. Bila dia lurus, maksudnya keculunan dia sentiasa sama.
kita akan sebut dia sebagai berkurang secara linear. Okey, berkurang secara linear. Ni nama dia, urutan tadi kita ganti dengan beza keupayaan. Beza keupayaan berkurang secara linear dengan apa ni? Bukan dengan A tau, dengan arus. Sebab kita nak ambil kuantiti fizik dia, bukan unit dia. Okey. Ini adalah nama hubungan. Tapi kalau dia minta untuk awak tafsirkan graf dan bagi satu persamaan, awak kena buat persamaan ni. Y sama dengan MX tambah C. Okay, ingat balik apa dia Y. Y adalah apa kuantiti fizik yang ada pada paksi Y. So, kita ganti dengan BK. Okay. Beza keupayaan sama dengan, kalau tak mahu tulis BK, tulis V lah, voltage lah. Bahasa Inggeris dia voltage. M kita dapat negatif. Masukkan nilai, cari satu-satu. Cari dua tempat lah. So, kita akan dapat negatif 3.33. X pula ialah arus. Okay, X pula ialah arus. Tambah C. C adalah pintasan. So, tambah 3. Okay. Jadi, kita tulis balik dalam bentuk simbol. BK tu beza keupayaan. Simbol dia V. Sama dengan negatif 3.33. Arus, simbolnya adalah I. I untuk simbol arus tak tahu stand untuk apa. Tapi A tu ampere lah. Tapi bukan unit kita nak tulis lah. Kita nak tulis dia punya simbol arus. Plus 3. 3 ni adalah pintasan pada paksi Y. Okey, macam tu lah. Satu lagi perkara yang cikgu nak tekankan kat sini. Cikgu lupa nak sebut tadi. Sekiranya kita cari graf. Kita cari kecerunan. Sebenarnya kita kena terus dapatkan dia punya unit. Okey. Tapi tak apalah. Nanti pada pelajaran akan datang, cikgu akan explain macam mana nak dapat 3 markah untuk mencari kecerunan. Okey. Macam mana kita akan masukkan nilai dalam formula. Okey. Kemudian kita akan tanda di dalam graf. Dan yang ketiga adalah kita akan tulis jawapan berserta dengan unit. Yang tu pelajaran akan datang lah. Okey. So, untuk hari ni kita nak tengok bentuk-bentuk graf dulu. Seterusnya ialah, kita nak tengok lagi. Dekat paksi Y dia ada rintangan. Dekat paksi X dia ada diameter dawai. Okay, rintangan ni, simbol dia R. Diameter D lah. Okay, diameter D. Jadi kita nampak, kita tak boleh kata dia berkurang ni. Yang ni adalah berkadar songsang. Jadi kita akan sebut R. Berkadar songsang dengan apa? Dengan D. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut R is inversely proportional to D. Okey, so jenis graf dia ni lengkung, yang kecerunan dia negatif. Yang ni dia jangan tanya lah apa bentuk jenis graf tu, dia cuma nak tanya nanti apa hubungan. Okey, so hubungan dia R berkadar songsang dengan D. Di tafsiran graf dia, rintangan ni berkadar songsang dengan diameter dawai. Jadi kalau lah tak mau lukis graf bentuk songsang macam tu, awak boleh lukis daripada asalan. Syarat dia apa? Syarat dia salah satu daripada kuantiti fizik pada paksi X atau paksi Y tu kita letak 1 per. Maksudnya kalau tak mau guna 1 per diameter, nak buang 1 per R pun boleh. 1 per R, yang ni diameter dawai. Macam tu. Yang ni pun nama dia berkadar songsang juga. Okay. Jadi rintangan ni sebenarnya berkadar terus dengan 1 per D. Perkataan berkadar terus dengan 1 per, berkadar terus dengan 1 per, maksudnya songsang lah. Okey. Sekarang cikgu nak gunakan simbol pula. Nak gunakan simbol. Kalau kita kata berkadar langsung yang graf yang mula-mula tadi tu. Okey, yang ni. Directly proportional. Awak boleh guna, kalau tak mahu sebut perkataan berkadar langsung lah, awak boleh guna macam ni. Y berkadar langsung dengan X. Macam dengan apa tu, simbol alpha. Okay, simbol alpha. So Y berkadar langsung dengan X. Ini nama ini simbol
simbol untuk berkadar terus ataupun berkadar langsung. Jadi kalau yang ni pemalas juga nak tulis, tak tahu nak kata apa lah. Okay, so Y berkadar langsung dengan X. Jangan tulis alpha saja. Mesti nak kena ada kuantiti fizik di paksi Y dan kuantiti fizik di paksi X. Okay. Kalau berkadar songsang, yang ni, yang berkadar songsang. Kalau berkadar songsang kita tulis macam ni. R, nampak berkadar langsung kan? Tapi ada satu per. Sebutan dia R berkadar songsang dengan D. Dia masih guna simbol alfa, tapi simbol alfa selepas dia tu ada satu per. Jadi itu membawa maksud songsang lah. Okay. Jadi R berkadar langsung dengan 1 per T. Cara tulis dia macam ni lah. Tapi sebutan dia R berkadar songsang dengan D. Okay. Di simbol alfa ni boleh guna. Okay, boleh guna membawa maksud yang sama lah. Jangan tulis alfa saja macam tu, tak boleh lah. Ni berkadar langsung tu tak boleh. Kalau tulis macam ni saja maksud lain lah. Maksud dia alfa. Alfa ni sinaran dalam tajuk nuklear nanti lah. Nama sinaran. Dalam tajuk akan datang nanti awak akan jumpa lah. Jadi kalau kita tulis macam tu je dah membawa maksud lain. Okay, so cikgu ingat setakat tu saja hari ni. Cikgu nak bagi homework sikit kat awak. Kena buat lah. Kalau nak dapat A memang kena buat. Okay, kena buat. Sebab kalau awak try buat, kalau salah, awak akan jumpa nanti jawapan pada akan datang. So terus awak boleh nampak dah, kalau masa tu cikgu terang bahawa awak nak buat, mungkin lambat sikit lah kan. Jadi cikgu nak awak try buat soalan aktiviti 5, soalan 1. Ada dua soalan kot. 1, 2. Bukakan jadual ni, tak payah. 2 dengan 3. Okay. Try buat soalan 2, 3, 4. Okay, aktiviti 6 tak payah lagi. Sebab aktiviti 6, cikgu akan ajak awak bagaimana untuk melukis graf supaya awak boleh dapat 7 mark. Dia ada 5 mark tapi ada 7 tempat yang kita akan fokus. So untuk pelajaran akan datang, kita akan lukis graf sama-sama. So awak kena ada pembaris, kena ada pensel dengan kena ada pemadam. Kalau ada salah, kita akan padam. Okay. So untuk homework awak ini, soalan 2, 3, 4. Okay, cikgu akan bagi jawapan pada pelajaran akan datang. Okay. Terima kasih kepada semua yang hadir dan respon untuk hari ini. Okay, yang tak respon mungkin cikgu positif awak punya mic WhatsApp ke apa ke. Okay, kalau ada sebarang soalan boleh tanya dalam grup Telegram kita. Okay, so setakat itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye Danish. Bye Uma. Bye Umama. Bye Najihah. Bye Nur Ain.